Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nuriman Erdina binti Muhammad Hafiz. Saya berumur 12 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sri Mersing. Hai kawan-kawan, hari ini saya memilih buku Tenggelamnya Kapal Vanderwich karya seorang sastrawan Indonesia iaitu Hamka. Buku ini merupakan cetakan kelima pada tahun 2017. Buku ini diterbitkan oleh Publishing House Sendirian Berhad. Buku ini mempunyai 288 muka surat dan mempunyai 29 bab. Sebagai generasi muda, saya amat tertarik untuk mendalami karya penulisan yang terdapat dalam novel ini kerana penulisan yang berada di dalam novel ini amat puitis. Garapan kisah yang diolah ke dunia penulisan berjaya membuatkan saya berimajinasi untuk membayangkan setiap jalan cerita yang diilhamkan seolah-olah cetusan karya dalam diri. Tenggelamnya Kapal Vanderwich ini merupakan sebuah karya yang berkisarkan tentang roman fiksi menarik dan digarap kemas dalam bahasa sastera yang sangat indah. Selain itu, kita dapat melihat jalan cerita dan latar belakang yang sangat kental akan peraturan-peraturan adat yang dipegang teguh. Berlatar belakang di sebuah negeri yang masih bersuku dan berkerabat dengan baik. Secara keseluruhannya, cerita yang disampaikan dalam novel ini sangat menyentuh hati dan dipermanis dengan surat-surat romantis di dalamnya. Elemen lain yang menjadikan karya ini sangat menarik di mana tema tentang kisah ini romantis antara kedua-dua insan muda-mudi yang akhirnya berakhir dengan kematian. Selain itu, konflik anak kecil yang bernama Zainuddin ini sangat tertarik dengan negeri kelahiran ayahnya. Jadi, dia memutuskan untuk merantau seorang diri ke negeri asal ayahnya. Namun, kerana keputusan tersebut, akhirnya dengan berat hati, Mak Basa terpaksa melepaskan. Sesampai di negeri ayahnya, Zainuddin bertemu dengan seorang wanita tempatan yang bernama Hayati. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka saling mengenal dan berkirim-kiriman surat. Akan tetapi, sayangnya di negeri tersebut sama sekali belum mengenal adanya erti percintaan yang suci. Sehingga penduduk di sana memandang perbuatan Zainuddin dan Hayati tersebut adalah sesuatu yang menyalahi adat. Orang-orang di sana, khususnya para Hawa, berasa direndahkan darjatnya atas perbuatan yang dilakukan oleh Hayati. Mereka berasa negeri mereka seperti kampung tak berpenjara. Ibu Hayati juga sangat marah pada sikap anaknya itu. Kemuncak konflik dalam buku ini berlaku di mana Zainuddin diusir dari kampung itu dan terus ke Padang Panjang. Di sana, Zainuddin tinggal dengan seorang janda tua yang memiliki seorang anak. Pada suatu hari, dia telah menggunakan kesemua wang yang dikirim oleh ayahnya untuk meminang Hayati. Hasratnya ditolak oleh keluarga Hayati dan Hayati telah ditulangkan oleh Aziz. Zainuddin berasa sangat kecewa dengan khabar itu. Saat di mana Aziz telah menyerahkan Hayati kepada Zainuddin tetapi telah ditolak oleh Zainuddin lalu menghantar Hayati ke rumah keluarganya semula. Hayati menumpang kapal Vanderwich tetapi nasib malang menimpanya kerana kapal yang ditumpanginya itu tenggelam. Zainuddin berasa sangat menyesal dan terpukul dengan tragedi itu kerana hakikatnya dia masih sayang akan Hayati. Beberapa hari kemudian, Zainuddin menyusul ke kuburan Hayati dan berada di sana dengan hati yang remuk dengan perasaan cinta dan rindu yang tidak kesampaian. Kawan-kawan, inilah kisah karya Hamka yang secara indah memberikan kisah cinta antara dua darjat. Cinta anak muda yang masih bergelora jiwanya. Inilah juga karya Hamka yang secara lembut dan sopan memberi kritik sosial yang tajam pada masyarakat yang lebih memandang harta dan keturunan dengan beralaskan agama. Inilah juga karya Hamka yang bukan sahaja membuat bibir tersenyum bahagia, juga akan membuat dada sesak menahan hibah. Karya yang akan membuatkan pembaca turut tenggelam dalam emosi dan makna seperti tenggelamnya kapal Vanderwich. Kawan-kawan, setelah sudah menyelami kisah dalam buku ini, saya beri 5 bintang. Mari kita renung kata-kata yang terdapat dalam buku Tenggelamnya Kapal Vanderwich ini, iaitu cinta bukan melemahkan hati, bukan membawa tangis
dan bukan juga membuat kita putus asa. Sebaliknya, cinta menguatkan lagi hati dan menghidupkan harapan. Kawan-kawan, tidak ada kebahagiaan paling besar di dalam dunia ini selain daripada kebahagiaan cinta. Cinta kepada diri sendiri dan juga cinta kepada Ilahi. Salam cinta daripada saya untuk semua. Sekian, terima kasih.